Assalamualaikum dan salam sejahtera. Seterusnya kita bincangkan sistem pengangkutan atau lebih tepat lagi ialah jantung. Jadi perkara pertama ialah kita kena kenal pasti bahagian-bahagian jantung. Okey, salur darah ada 4. Ini vena cava. Sebab darah tu datang dari bahagian kaki bawah, datang dari bahagian badan, dari seluruh bahagian badan masuk melalui vena cava ke atrium. Sebelah atas ni ialah atrium. Maka di bahagian bawah ni ialah ventricle. Atrium, ventricle. Okey, di antara atrium dan ventricle disambungkan ataupun dihubungkan oleh injap. Ada 2 injap di sini. Bicuspid dan tricuspid. Ada lagi satu injap di pangkal ini, pangkal aorta dengan pangkal arteri pulmonary. Okey, kita tengok darah masuk tadi. Darah akan masuk ke atrium kanan, masuk ke ventricle kanan, and then naik pergi arteri pulmonary. Okey, ke paru. Lepas tu dia balik semula ke jantung. Melalui vena pulmonary. Masuk melalui injap, turun, naik, ini aorta. Salur darah arteri yang paling besar dan paling tebal dan paling tinggi tekanannya. Jadi kalau kita sudah faham ini senang. Okey, ini kita panggil septum. Jadi lukisan apa untuk menunjukkan sudah namakan bahagian jantung yang mengecut. Okey, mau tahu mana yang kecut atau tidak, tengok injap. Sebab bila ini ditekan, maknanya kecut. Bila kecut atrium sebelah atas ni, maka darah akan dipicit dan turun ke bawah. Bila turun ke bawah, maka injap ini akan terbuka. Jadi alasannya atrium. Atrium alasannya ialah kerana kedua-dua injap bicuspid dan tricuspid terbuka. Kalau ini mengecut, ventricle mengecut. Kalau ini mengecut, maka darah akan naik ke atas dan cuba ke atas balik, tapi injap ini akan tutup. Bila tutup, maka alasannya ialah kerana kedua-dua injap bicuspid dan tricuspid tertutup. Okey, lukis kereta rentas salur darah X dengan aorta. Salur darah X. Aorta X ialah vena cava. Salur darah X ialah vena cava. Jadi salur darah dia mesti 3 lapisan. Okey, vena ni salur darahnya besar, lumennya besar. Lumen tu salur di dalam tu. Dan mesti buat 3 lapisan tisu. Ini tidak berapa tepat lah ni ya. Kalau boleh buat lagi cantik, lagi bagus. Okey, itu satu lapisan endothelium and then otot. Okey, yang terluar ialah epithelium. Okay. Otot ni bagi garis-garis sikit lah. Tidak perlu lorek ya, dia begini saja. Okey, kalau aorta dia punya lumen kecil. Kasih bulat dia, salur darahnya kecil. Tapi dia punya otot tebal. Kenapa? Kerana tekanannya tinggi.
Kasih ini terlalu tebal dia punya epiteliumnya. Mungkin yang ini boleh kasih nipis sikit nih. Oke, kalau perlu label maka ini ialah lumen. Salur tuh. Oke, ini otot licin. Cukuplah. Oke, beza kandungan. Oke, ini ditetapkan. Beza kandungan antara saudara X dengan Y. Kandungan ini maknanya bahan kimia lah. X tadi seperti yang kita tahu adalah vena cava. Jadi vena cava ini ialah darah yang datang dari seluruh badan. Sudah tentulah kandungan gas respirasi. Sama ada kamu ambil oksigen. Kalau oksigen maka dia mesti rendah. Jangan guna simbol lah. Kalau CO2 dia mesti tinggi. Satu lagi oleh kerana dia datang dari seluruh badan maka ada tiga perbezaan yang kita boleh guna. Satu, yang kedua kita boleh guna dari segi kandungan nutrien. Kalau vena cava ni kurang lah. Kalau aorta ni terbalik saja. Ini karbon dioksida oksigen tinggi ataupun karbon dioksida rendah. Jadi nutrien pun kurang kecuali dari usus. Bahan kumuh, tapi paling bagus pakai inilah. So ini jelas. Oke. Oke, Abu berdarah B+. Lorekkan ujian darahnya. Oke. Ingat kalau darah ni pahamkan konsep antigen antibody. Kalau orang itu berdarah A, dia ada antibody B. Kalau dia berdarah B, dia antibody A. Kalau dia ada dua antibody A dengan B, dia mesti tiada antigen. Ini kita panggil darah O. Kalau dia ada dua antigen A dan B, dia mesti tiada antibody. Okey. Dan antibody ini akan bertindak dengan antigen yang sepadan. Maknanya A ni akan bertindak dengan antigen A. Antibody A akan bertindak dengan antigen A. Darah yang kita datang tu yang dibagi. Okey, sekarang ni kita ada satu sudah dilorek sebab dia plus. RH plus. Ini plus sudah dilorek. Maknanya betul-betul menggumpal tu darah. Jadi dia kata B plus. Jadi bila B plus maknanya dia ada antigen B, maka ini. Tapi kalau SPM pakai pensel ya. Okey, yang ini macam mana? Okey, yang ini kita kena ratakan. Sebab darah tu tak menggumpal, dia larut. Rata dia. Darah tu tak menggumpal dan larut. Begitu cara melukis. Darah tak menggumpal tapi larut. Okey. Sekiranya Abu mengalami kemalangan dan kehilangan darah yang banyak, bolehkah dia menerima darah jenis A? Sekarang Abu ni B. Abu B, dia ada antibody A. Diberi darah A. Diberi darah A. Jadi, jawapannya tidak boleh. Sebab Abu ada antibody A. Maka antibody darah Abu akan memusnahkan darah yang datang tu. Antigen A ini akan gumpalkan. Jadi tidak boleh terima. Maknanya Abu boleh menerima darah B ataupun darah O. Sebab O tiada antigen.
Jadi O boleh diterima oleh semua jenis darah, tapi O tidak boleh menerima sebarang darah kecuali O, sebab O ada dua antibody. Sementara darah AB, dia ada dua antigen, maknanya orang lain tidak boleh terima. Sebab orang lain ada antibody A atau B atau AB. Okey, tapi AB boleh terima dua darah sebab dia semua darah sebab tiada antibody darah. Itu saja.